Ya, Assalamualaikum. InsyaAllah hari ni last class. Oh, habiskan. So, kita mulakan dengan okay, so yang ini kita mulakan dengan latihan semalam lah. Kita sempat nak discuss untuk bahagian B. Bahagian A kita dah settle untuk bahagian B. So, bahagian A semalam kita belajar simple graph and then graph with loops and multiple edges. So, insyaAllah word dokumen saya ni akan saya share. Kemudian, saya dah mulakan jawapan saya dari comel-comel dah. So, yang ni yang semalam. Okay, so kita nak buat bahagian B. So, bahagian B ni about directed graph and undirected graph. So, graph with direction dengan graph yang tak ada direction. Satu lagi, weighted and unweighted graph. So, graph yang ada pemberat dengan yang tak ada. So, saya nak flashback semalam. Hari sini. So, flashback balik, weighted tu tak semestinya dia bukanlah berat. Berat yang berat badan ke apa ke. So, weighted is a value. Value can be anything. Cost, price, time taken, distance, and many more. So, itu contoh weighted. Okay. Ada juga dia cerita pasal apa tu, job hierarchy, your chart organization, your organization chart, yang tu about the position. So itu pun boleh jadi juga. Okay, so let's do question number 1. State two differences between directed and undirected. So ada two differences. First kali confirm lah yang ini, the edges in directed graph are marked with direction. So every edges must have direction. Okay. Satu lagi. So bila ada direction, automatic order of vertices written according to the direction of edges. So susunan vertex kita akan ikut arah edges tersebut, arah tepi tu pergi mana. Contoh, kita punya edges, edge kita dari A ke B. Our arrow is from A to B. So, order of vertices kita mesti tulis A, B. Tak boleh jadi B, A. So, these are two differences. First, the edges are marked with directions. So, edges apa? Edges untuk directed graph. Second, order of vertices untuk directed graph must be written according to direction of the edges. So, cukuplah kat situ. Ni faham dah lah, semakin kita belajar kan. Okay, what's the meaning of weight in a weighted graph? So, yang ni pun kita dah cakap dah. A graph with which is associated with value or weight. So, weight dalam weighted graph can be a value or any information. Or any information. Apa saja. So it can be distance, time, position, organization, so many more. Okay. Ni saya dah lukis siap. Ada a few yang saya dah lukis siap. Ada yang belum. Kita akan sama-sama kemudian. So untuk yang ni sebab kita dah belajar. So saya dah buat siap lah. So draw a directed graph. So bila directed, wajib ada tanda arah. Mesti ada arrow. So baca soalan betul-betul, directed ke undirected. So sebab bila dia akan bagi tahu kat sini. Dia akan bagi tahu directed or undirected. Kalau tak bagi tahu, it can be both. So bila dia bagi tahu ni wajib ada arrow. Sebab ini kalau
list of edges ni, our set of edges ni, kita boleh juga buat dalam bentuk undirected. So careful, baca soalan betul-betul. So the question asks you to draw a directed graph. So for this one, macam mana saya lukis? We have a set of vertices P, Q, R, S, T, U, V. So altogether we have 7 vertices. So perkara pertama saya lukis adalah ketujuh-tujuh vertex. Ketujuh-tujuh bucu saya lukis dulu. So position of the vertices ikut suka awak nak letak macam mana. Kita pernah buat sebelum ni. Ikut suka awak nak letak macam mana. Janji label. So wajib label. And then awak dah susun awak punya vertices. Baru kita buat kita punya edges. So draw our edges. Okay, so the first edge is PQ. So bermaksud edge kita from P to Q. So kita ada satu edge from P to Q. So arrow saya dari P ke Q. The next one Q to R. So another edge from Q to R. So Q to S. So this one. Lepas tu kita ada SP. SP dari S ke P. So arrow kita macam gini. Lepas tu kita ada SR. So dari S ke R. And then ST. And then UT. Okay. Perasan tak kat sini? There's no edges connected with B. So B ni biar macam gini lah. Dia tak ada any edges connect to this vertex. So ini adalah isolated vertex. Bucu yang tersisih, tertinggi. Isolated. So ini wajib ditulis, dilukis. Sebab dia ada dalam set of vertices. Walaupun tak ada edge yang connect with this vertex. So kena juga lukis. Okay, kalau ni tak ada habislah. Okay dah. So ini okay kot. Lepas tu part B. Saya buat juga B ni. So B ni there are three properties. So the first one, there's a loop at vertex Q and vertex S. So yang ni kita tak tahu berapa banyak kita punya vertices kan. So read all the properties first. So first, second, still using the same vertices Q and S. But then dekat properties 3 ni kalau awak tengok kita ada P, Q, R, S. Bermaksud all together we must have 4 vertices. So lukis dulu semua bucu. So all the vertices and then label. Dah lukis, position tak kisah macam mana. Ikut awak nak letak macam mana, tak ada masalah. Sebab saya kata jawapan dia, dia akan jadi, setiap orang tu bentuk graf dia berbeza-beza. Depends lah dia letak vertex macam mana. Tapi yang penting kita akan tengok dia punya labeling betul, edge dia betul, yang itu. Okay, so altogether we have 4 vertices and then we go to the first property. So there's a loop at vertex Q and loop at vertex S. So lukis dulu loop dekat Q. Sini satu, loop dekat S satu. And then QS is multiple edge. So multiple edge maksudnya dia akan ada arrow pergi dan balik. Q to S. So 1, 2. So this one. Okay, next baru pergi ni. Ni dia agak susah. Tapi tak susah mana pun. So awak tengok kat sini. P, we have degree of vertex coming into P, coming into vertex P0. Maksudnya tak ada pun edge yang datang ke arah P. Tapi degree of vertex coming out from P adalah 2. Maksudnya there are 2 edges coming out from P. So sekarang ni based on first and second, we do not have any edge from P. Maka based on third properties, so kita ada 2 edges coming out from vertex P. So dari P ni, lukis 2 tepi, 2 edges kat sini. Arrow dia menghala ke Q, menghala ke S. Okay. Kenapa saya menghala ke Q dengan menghala ke S? Kenapa tak pergi ke R? Sebab saya tengok dekat nombor 3 ni. Nombor 3 ni, our degree of vertex
R coming into vertex R0 and coming out from vertex R2. So dia sikit berbanding Q dengan S. Kalau tengok Q dengan S ni, we have 4 and 2, 4 and 2. So saya connectkan P dengan Q dan P dengan S. Okay. So the next one, saya tengok R dulu and then baru saya pergi kepada Q dan S. So R juga, there are two edges coming out from R. So dekat R kita ada juga edge yang menghala ke Q dan menghala ke S. Sebab D in dia kosong, D out dia 2. So arrow dia mestilah menghala ke Q dan ke S. Kenapa tak boleh connect dengan P? Sebab kalau connect dengan P, degree for vertex P dah berubah. So dia mesti connect dengan Q dengan R. So now automatic, bila kita check semula, automatic dia akan satisfy these two, the second row dengan the fourth row. So kalau tengok kat sini, degree of vertex coming into Q equals to 4 and then coming out from Q equals to 2. So tengok dekat Q, kita ada dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Degree dia adalah 6. 6 tu 4 masuk 2 keluar. So dekat sini kita ada masuk, kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3. Mana satu lagi masuk? Dekat loop. Dekat loop. Dekat loop ni dia akan bagi 2. Satu masuk, satu keluar. Okay, so we have 1, 2, 3, 4 degree coming into vertex Q, and then out we have 1 and then another one dekat loop. So 2. Same goes to S. Sama juga dekat S. So sampai sini ada soalan? Semua orang okey? Faham So macam tu tau. So first kali step dia adalah lukis a vertex. Lukis a vertex and then go through all the condition given, the given conditions, and then buat satu-satu. Last kali double check balik betul ke tidak. Okay, so settle. Ada soalan, awak boleh unmute ya. Okay, question number 4. So tadi about directed and undirected graph. So question number 4, given weighted and undirected. So dia tak ada arah tapi dia ada weight. Weight dia cerita pasal apa? This one is about the distance, I think. Distance in kilometer. Okay, so the first question asks you to complete the weighted and undirected graph. So dia suruh complete this graph. So sekarang ni check dulu, adakah dia dah lukis semua vertex. So dekat sini total vertices we have 5 vertices altogether, but then they just lukis 3. So you need to add another 2. So lukis dulu another 2 and then baru kita buat kita punya edge. Edge kita boleh tengok daripada vertex pair. So from here kita ada edge JB, dan ni dia dah lukis JB. Satu lagi dia dah lukis KPJ. Yang belum lukis this 4 yang tengah-tengah. So saya dah lukis siap sebab saya tahu saya buat ni lambat. So yang ni So original kita ada KPJ dengan JB. And then saya tambah lagi 2 vertex. Dah tambah vertex baru kita lukis edge. Awak settle lukis edge dulu baru awak letak yang ini. Ataupun kalau awak nak letak, contoh awak lukis edge and then awak terus letak dia punya weight, boleh, tak ada masalah. Yang penting make sure your edge connect the correct pair of vertices. Contoh this one 40 km connect Kuala Pilah dan Rompin. So make sure betul lah they connect these 2 vertices. Okay, so macam saya kata tadi,
graf awak tak semestinya macam ni sebiji. Tak semestinya. So kalau position of your BK dengan R kita balik, so jadi graf dia berbeza lah. Tapi kita akan check all the connection betul. You link H with these two vertices mesti betul. Dan labeling awak mesti betul. Okay. So yang ni ya. So ni saya dah lukis complete. Okay, go to question number B. Mr. Benny and Mr. Murugas drive individually from Kuala Pilah to Rompin such that Mr. Benny uses the shortest road. Mr. Murugas takes the road which passes through Juaseh and Bahau. Calculate the difference in distance. Okay. So, kira satu-satu lah. So, kita tengok Benny's dulu and then Murugas. So, Benny's dia ambil shortest road. So, Kuala Pilah tadi, dia guna simbol KP. Rompin, dia guna simbol R. Bahau B, Juaseh J. Okay. So, Mr. Benny dia ambil jalan yang paling pendek. So, daripada Kuala Pilah ke Rompin. So, kita ada dekat sini. So, Kuala Pilah ini ke sini. So, M kita dari Kuala Pilah ke Rompin. Kedua-dua ni dia pergi tempat yang sama. Dari tempat yang sama dan sampai ke tempat yang sama. So, kalau tengok dekat sini, kita ada a few roads. So, the first one, this one, direct. Second one, dia boleh ikut sini. KP Kuala Pilah pergi Juaseh. Lepas tu dia lalu dekat Bahau and then dia pergi kat Rompin. Satu lagi tak jalan. Tak ada, itu je. Dia takkan pergi sini. Kalau pergi sini dia akan patah balik ke Juaseh. Okay. So ada dua jalan. So yang mana shortest road? Kalau kita kira dua-dua, ini adalah shortest road. So Benny's distance automatic terus dapat 40 km. Kita kena kira Murugas distance 9.3 sampai Juaseh tambah 11.6 sehingga kat Bahau and then 20.7. So you will get 41.6. Okay kah? And then dia nak difference in distance. So the biggest value minus the smallest value. So dapatlah jawapan 1.6. Ada soalan? Boleh fahamkah? So, dia sangat senang sebenarnya. Janji awak punya graf ni betul. You complete the graph correct. Okay, nah. So, kita habis untuk yang ni. So, kita nak sambung. Kita punya lesson. Bahagian C, D dan E. Dia tak banyak sebenarnya. Bahagian C awak dah settle, dah habislah sebenarnya. So, D itu just application. Okay. So, dekat bahagian C ni, kita akan belajar dua benda baru. So, the first one is subgraph. The second one is tree. Tree dekat bawah. Pokok. Subgraph and trees. So, there are differences between subgraph and trees. Paling mudah subgraph. Susah sikit trees. Pernah tengok pokok? Pokok dia macam gini. Nama pokok. Pokok macam gini. Saya bagi hint-hint sikit lah. So, pokok macam gini. So, pokok ni, dia ada daun. Allah hilang. Nantilah kejap lagi saya cerita sikit macam mana nak faham ni. Okay, kita baca dulu subgraph. So, nama dia subgraph. Awak ada topik. Saya bagi contoh lain ni. Awak ada topik. So, awak ada subtopik. Maksudnya, topik besar. Bawah tu ada lagi subtopik.
dalam tu. Okay. So banyak lagi sub-sub yang ada. So konsep dia sama macam graf. So awak ada B ke graf, the large one, bawah graf tu ada, dalam graf ada subgraph. So dia sangat mudah. So subgraph is a part of graph or the whole graph redrawn. Terlukis semula sebahagian daripada graf ataupun the whole graph without changing the original position of vertices and edges. Tanpa ubah kedudukan vertex dan edge. Okay. So position of vertices dengan edges tu mesti betul. Okay. Kita label subgraph kita as H. Kita label guna H besar. So kita tahulah bila simbol H besar tu refer pada subgraph. So syarat untuk jadi subgraph, tadi kita kata position of vertices and edges are not changed, tak berubah. Maka these two properties, so the first one ni, inilah lambang dia. So vertex untuk H dengan edge untuk H, dia mesti subset, mesti berada dalam vertex untuk G dengan edge untuk G. Simbol dia macam gini ha. Contoh saya bagi. Kalau dalam G tu kita ada vertex P, Q, R, S. So H subgraph kita mesti guna vertex 4 tu je, P, Q, R, S. Sama ada nak guna 1, 2, 3 atau semua. Tak boleh tiba-tiba dalam H tu ada vertex lain, vertex T tiba-tiba. Tak boleh. Sebab T tak ada dalam graf besar. So dia akan pakai apa yang ada dalam G. So same goes to H. H pun sama. Contoh dalam G kita ada H set kita E1, E2, E3. So H hanya boleh guna E1, E2, E3. Salah satu ataupun dua ataupun semua. Tak boleh tiba-tiba ada E4. So dia mestilah subset of. Sebab tu nama dia sub. Dia ada dalam tu. So tak boleh guna benda lain. Okay. So the last one, this one, vertex pairs of edges of H same as edges of G. So yang ini kita akan tengok sekejap lagi. Sekarang paper tak faham kan, kita tengok. Okay. So this one, dia bagi graf kita yang asal yang ini. Okay. So question asks you to determine whether diagram 1, 2, 3 and 4 ni ada subgraph of G or not. Dia adalah subgraph ataupun tidak kepada G. So let's look at diagram 1. So diagram 1, kita check satu-satu condition ni. So diagram 1, kita ada vertex P dengan S. So check balik dekat graf G, ada tak vertex P dengan S? So ada. So dia satisfy condition A. Dia satisfy condition A. Okay, let's look at H set. So tengok dekat sini, kita ada tak E5 dalam G? So ada. Dalam G ada E5. So dia satisfy the second condition. Let's look at the third one. The pairs of edges H same as edges of G. So vertex pairs. So bermaksud tengok dekat E5 ni betul tak dia connection, dia connect these two vertices P and S. So dekat diagram Y ni E5 connect P dan S. So awak kena check dekat G, E5 tu connect tak P dengan S ke dia guna vertex lain. So kalau tengok dekat sini E5 dekat G, dia connect these two vertices P dengan S. So sama macam diagram 1, maka dia adalah subgraph. Boleh faham ke? Kita pergi contoh yang kedua, diagram 2. So diagram 2, so this one is subgraph. So diagram 2,
kita check satu. Vertex set dulu. So we have P, Q and S. So sama. Dia guna P, Q and S ni adalah subset dalam set vertex set untuk G. Ada P, Q and S. So the first condition satisfied. The second one H set. So tengok dekat sini kita ada E1, E2, E5. So check dekat sini kita ada tak semua? Ada. E1 ada, E2 ada, E5 ada. So H set pun second condition pun satisfied. Kita check yang ketiga. Condition yang ketiga. Vertex pairs of edges are the same as edges in G. So dekat sini E1 kita connect vertex P and Q. So tengok dekat sini E1 connect vertex P dengan Q. So E1 ni tak ada masalah. Betul. Vertex pair yang betul. Okay. Tengok E5 pula. E5 connect vertex P and S. So sama macam G. Sebiji. So E5 pun tak ada masalah. Tengok E2 pula. E2 ni pada diagram tu adalah loop untuk P. Loop dekat P. Tapi dekat G, E2 ni adalah loop dekat Q. So E2 ni salah. Sepatutnya dia adalah loop dekat Q. So ada satu. So the condition C is not satisfied. Okay. So this one labeling dia salah. Boleh faham ke? So maka dia bukan subgraph. Subgraph ni sangat-sangat senang. So ambil sebahagian, awak copy and paste. Copy and paste. Okay. So diagram 3. First condition betul. Vertex set P dengan S betul. E3 pun ada dalam G betul. Tapi third condition does not satisfy because E3 dekat sini sepatutnya connect dengan QR. So original G kita dia connect Q and R. Tapi E3 dekat sini dia connect P dengan S. So this one also is not subgraph. Yang ni dah betul dah. Ini dah betul dah. So yang ni yang salah. So E3 ni yang salah. So ini bukan subgraph. The last one, this one. So kalau tengok dekat sini, vertex set kita betul. Kita ada P, Q, R dengan S. So betul. E1 ni betul. Connect P dengan Q. E5 pun betul. Connect P dengan S. SR pun betul. Connect E4 pun betul. Connect S dengan R. Yang ni salah. E2 kita dengan E3. So yang ni salah. Sebab yang loop dekat Q ni labeling dia adalah E2. Dekat sini adalah E3 sepatutnya. So antara banyak-banyak diagram ni, diagram 1 je subgraph. Okay, diagram 1 je subgraph. Sebab dia satisfy the 3 conditions. Condition yang pertama, this one. Condition yang kedua. So kita ada vertex set in H, subset vertex set in G. So tulisnya macam gini. So ini adalah vertex P dengan S dalam H, subset vertex P, Q, R, S dalam G. Okay. So this one, H set in H, kita ada E5 saja dekat sini. Subset dalam H set dalam G. Dalam G kita ada 5 set, 5 edges. So diagram 2 is not subgraph because the position of loop. Loop itu supposedly on vertex Q. Okay. So kalau soalan nak reason, so give the reason. Okay, diagram 3 pula yang salahnya ini. The H connecting P and S supposedly E5, not E3. Okay. Diagram 4 pula yang salahnya dua ni. Okay. Loop and the H connecting vertex Q and R are wrong. Okay.
So, ada soalan ke subgraph? Kita buat contoh subgraph. Kita belajar dua-dua ni kan, baru buat contoh nak tengok apa ni. So, kita buat contoh subgraph. Okay, ya. So, yang ini. Self-practice 5.1c. So, dekat sini, soalan ni sama juga. Determine whether the given diagrams are the subgraph of G. So, kita nak try lah sikit kan. So, kita tengok sama-sama. Awak boleh nampak kan dekat sini. So, kita tengok sama-sama. So, kita ada self-practice 5.1c. So, yang ini, dia bagi graf G, kita ada vertex P, Q and R. So, this one our vertex set. And then we have each set, which is E1, E2, E3, E4. So, we have 3 vertices and 4 edges. Labeling ni sangat-sangat penting. Okay, now kita ada diagram 1 up to 11. So, kita check satu-satu. So, kita tengok sama-sama. Ya, diagram 1 ni. Diagram 1 ni subgraph ataupun tidak? So, diagram 1 subgraph ataupun tidak? Mana ni jawapan? Diagram 1 subgraph atau tidak? Ya. Betul. Umar dengan Azalina cakap ya. Subgraph. Pada cakap subgraph. Betul. Ini adalah subgraph. Kenapa? Mana dia tak menarik. Tiba-tiba ada tu. Okay. Subgraph. Sebab dia ada vertex P. So, P dalam H ni adalah subset dalam G. So, dalam G pun ada P. So, P dia betul. Kita ada H kita E2. Dalam ni pun ada E2. And then the last condition tadi, tengok connection dia betul tak? So, loop E2 ni pada vertex P. So, sama macam ni. So, dia adalah subgraph. Second, subgraph or not? Ya, ni pun subgraph. Dia ada satu vertex je R. So, betul tak? Sebab dalam G ada R. Yang ni, PQR. Yang ni pun sama juga subgraph. Sebab dalam G ada vertex yang sama, PQR. Yang 4 ni, ya juga. Ada 3 orang je ke dalam kelas ni? Yang lain mana? Now you missing in action. Okay, diagram 5. Subgraph or not? Takut. Takut ke takut? So, ni bukan subgraph. Kenapa? Kita check 3 condition tu tadi. So, tengok dulu vertex set. So, we have vertex P and Q. So, PQ is a subset of PQR. So, ada dalam set G. Okay. First condition betul. Second condition E4. E4. Ada tak dalam ni E4? Ada. Ni E4. Maka H set pun untuk H, a subset untuk G. Okay. Tapi, the third condition is not satisfied because E4 in H connect vertex P and Q. But then, E4 in G connect vertex Q and R. So,
wrong link. They connect different two vertices. Okay. So yang ni tak satisfied. The third condition tak satisfied. So it's not subgraph. So yang ini diagram 6. Diagram 6 subgraph or not? No juga. Tak. Okay, betul. Sebab P dengan R betul, E3 pun betul, connection connect these two vertices P and R, but then E1 ni betul ada dalam G tapi wrong connection. Supposedly loop dia labeling dia adalah E2. So kalau awak check ini pun salah. Sebab E2 dengan E3 are wrong. So this one also salah juga. Yang ni betul. Yang ni betul subgraph. Sebab E2 dia betul, E1 dia betul, E4 dia betul. Okay, yang ini salah. So kena tengok betul-betul Yang ni salah sebab Q dengan P ni. So loop dia pada P bukan pada Q. So yang ini yang ni betul. Betul tak? So PQR dia betul. Kita tengok setiap H. So H1 connect P and Q betul. H2 dekat loop P betul. E3 P dengan R betul. E4 Q dengan R betul. Okay, last one diagram 11. So yang ini pun betul. Yang ini graf dia sebiji macam G. So betul. Okay, ada soalan? Boleh faham ke subgraph? Okay, so settle faham, dia sangat senang. So dia boleh jadi a part of ataupun the whole graph. Contoh macam diagram 11 ni adalah the whole graph. So boleh juga the whole graph pun. Ni satu lagi contoh. Yang ni lukis. Okay, saya dah lukis siap sebab saya tahu subgraph ni dia agak mudah. Untuk awak. So saya dah lukis siap. Question asks you to draw 5 subgraph. So saya buat satu je. Saya buat yang A. Okay. Apa yang saya buat dulu adalah saya lukis vertex. So we have PQR. Sebelum ni, bila saya buat kelas, ada student saya tanya, boleh ke susunan PQR ni tak ikut macam ni? Boleh, tak ada masalah. Janji awak label betul and then awak label age set awak ni pun betul. So, tak ada masalah. Okay. So, dekat sini, saya pula lupa nak label. Okay, dekat sini, so we have PQ and R. So PQ and R. So saya lukis dulu kelima-lima saya ada 3 vertices. So kalau awak tak nak guna 3 vertices, awak nak buat 1 boleh. Nak buat 2 boleh. Janji vertex yang sama pada graf G kita. Okay. So yang ni saya nak mudah. Saya buat 1, lepas saya copy lah. Dapatlah 5. Then subgraph yang pertama, saya ambil ini dulu. HE1. Cuma yang ni awak kena label. Yang lupa nak. So yang ni awak kena label E1. Okay. So kena label. Tak label, salah. Okay. So E1. So settle satu subgraph. Yang kedua, saya ambil ni pula. HPR. So yang ni label kita adalah E3. Kena ada semua vertex ke agak? Tak semestinya macam tadi kan kita ada contoh dia ambil satu vertex je. Contoh awak nak ambil letak P je. Boleh? So itu juga adalah subgraph. Awak nak guna PQ saja. Boleh? Tak ada masalah. Cuma saya sarankan gunalah semua vertex. Bila awak buat latihan tu awak gunalah semua vertex. Yang awak bezakan dia punya age.
vertex letak semua. Tapi edge dia awak boleh pilih. Macam ni subgraph yang pertama saya pilih E1 dulu. Subgraph yang kedua saya pilih E3 pula. Subgraph yang ketiga E2 pula. Labeling tak label tak. Okay, yang ni saya ambil dua pula. Ada E1. So ada E1 dengan E2. Kenapa kena label? Sebab kalau awak tak label, saya boleh assume ini E2, ini E1. So dia boleh jadi salah. So wajib label. So yang ini saya ambil E1 dengan E3. So sebenarnya banyak lagi subgraph dia. So boleh pilih apa saja. Boleh pilih nak buat yang macam mana. Janji satisfy those three conditions. So first one, H set in H subset in G. Vertex set in H subset in G. Satu lagi vertex sparse of edges in set H subset in set G. Okay. So sebenarnya sangat senang sebab dia macam graf ni awak tutup separuh. Dapatlah. Awak just copy and paste sahaja. Contoh graf ni kan, kita tutup loop. Kita ambil yang lain. Copy and paste. So dapat satu subgraph. Lepas tu nak ambil apa lagi? So awak tutup satu E4. Dapat yang lain. So just copy and paste. Subgraph ni sangat-sangat mudah. So ingat labeling. Labeling adalah wajib. Okay. So far subgraph betul. Betul. Okay, betul. Subgraph boleh. Subgraph ni okey kah? Cikgu kalau gabung E3 dengan E2 pun boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Macam ni tadi saya tak ambil E2 dengan E3 kan. So boleh awak nak gabung E2, E3. Awak nak copy the whole graph pun boleh. Sebab subgraph dia adalah a part of ataupun whole graph. So ini dia nak 5 je. So saya lukis 5 je lah. Sebenarnya banyak lagi subgraph dia. Okay. So kalau ini lagi banyak subgraph dia. Okay. So boleh. Jangan tengok jawapan awak. Contoh jawapan awak 5 ni. Jawapan kawan awak lain. Salah pula awak ingat. Sebab tu saya kata kat dalam graf ni, graf awak tak semestinya sama dengan orang lain. Contohlah kalau kawan awak dia susun lain, dekat sini dia susun R, kat sini susun P, sini susun Q. So tengok kawan sebelah dah lain. So awak pun padan jawapan awak. Tak So awak punya vertex ni boleh label macam-macam cara. Kalau tak suka bentuk macam gini, awak nak letak dot 1, 2, 3 pun boleh, tak ada masalah. Janji labeling awak betul. Tapi saya sarankan ikutlah bentuk dia. Contoh kalau dia label macam ni, awak buatlah macam ni. Bentuk macam ni. Sebab apa? Supaya kita tak pening dan kita memudahkan pemeriksa untuk memeriksa. Contoh kalau macam ni, position PSQR ni macam ni. So follow lah. Supaya awak dan pemeriksa tidak pening. Memudahkan pemeriksa untuk tanda. Okay, tak adalah pemeriksa tu tercari-cari. Kena check setiap subgraph awak, dia kena check betul ke tidak. So mudah. So dua-dua tak pening. Okay. So kita ada satu lagi. 3 ni yang saya cakap tadi lah. Okay. Bila kata 3, awak perasan pokok, kita ada batang, kita ada dahan. Bayangkanlah saya lukis ni macam pokok Kita ada batang, kita ada dahan. Dahan tu mestilah sambung dengan batangnya. Lepas tu dekat dahan kita ada lagi dahan kecil. Lepas tu kita ada buah pula. Apa ni? Okay. So dekat sini kalau awak tengok,
macam mana awak nak sampai dekat pokoknya, dekat buah ni. Dekat buah ni lah. Macam mana kita nak ambil buah ni? Biasa zaman-zaman awak tahu lah, zaman-zaman saya dulu waktu kecil-kecil saya suka panjat pokok. Budak nakal, so panjat pokok. So tak ada masalah pun nak panjat pokok. Okay, so kita nak pergi ke buah ni, kita akan lalu sini, batang ni, lepas tu kita pergi ke dahan. Ada tak laluan lain kita boleh lalu? Melainkan kalau pakai apa tu, yang penjolok buah tu lah. Itu tak dikira lah. Itu namanya shortcut penipu. Okay, so kita akan panjat dekat batang pokok ni, lepas tu kita akan pergi kat dahan, baru kita dapat buah. So hanya ada satu jalan je nak pergi kat buah ni. Contoh macam buah ni juga, awak akan panjat dahan, panjat pokok, batang pokok ni, lepas tu awak pergi dahan yang ini, lepas tu awak akan lalu dekat sini, baru sampai dekat buah ni. So hanya ada satu cara je nak sampai dekat buah ni. So konsep dia macam tu. Jadi kita tengok kenapa saya kena cerita ni. Konsep dia macam tu. Hanya ada satu cara je awak nak pergi satu-satu tempat. Barulah nama dia tree. Kalau ada banyak cara, contoh saya lukis lagi, tiba-tiba dia macam gini. So saya nak pergi ke buah ni, saya ada dua jalan. Satu, lalu ikut yang tadi. Satu lagi saya boleh lalu ikut sini. Nampak tak, ada dua cara. So ini bukan tree. Okay, so tree konsep dia hanya ada satu jalan je awak nak pergi satu tempat. Dia tak boleh dua jalan. Okay, so itu konsep dia. Okay, so sekarang so sekarang mari kita masuk in general kita punya theme. Subgraph tadi saya kata memang senang. Yang susahnya adalah awak punya tree. Okay, so yang susahnya tree. So tengok dekat sini, what do you understand about tree? So macam subgraph tadi kita ada three conditions. So tree ni pun kena ada three condition juga. So jangan cuak. So ada three condition. Condition yang pertama, tree dia mesti simple graph. Dia takkan ada loops, takkan ada multiple edges. Kenapa dia takkan ada loops atau multiple edges? Sebab kalau ada multiple edges, maksudnya dia akan ada dua jalan nak pergi satu tempat. Ingat tak multiple edges macam mana? So awak ada two vertex, and then you have this one, another one. Tak nak tiba. Another one, this one. So nak pergi vertex ni, daripada vertex ni awak ada dua jalan. Nampak tak? Bila ada multiple edges, awak akan ada dua jalan nak pergi satu vertex daripada vertex yang lain. So that's why tree dia mesti simple graph. Dia tak akan ada loops ataupun multiple edges. Dia mesti simple graph. Okay, itu yang pertama. Okay, B. B ni kejap lagi saya explain. C, kita pergi C. Number of edges equals to number of vertices minus 1. Ingat, bilangan tepi edges awak mesti kurang satu daripada vertex. Kejap lagi saya tunjuk kenapa. So nak mudah, kan panjang-panjang ni kan. So kita anggap number of vertices ni kita label sebagai n. So n ni kita understood lah adalah number of vertices. So awak ingat dalam kepala je, bilangan tepi, number of edges awak mesti kurang satu daripada number of vertices. Kalau terlebih atau kurang lebih daripada satu, maksudnya dia bukan tree. Lagi tengok contoh kenapa jadi macam tu. Okay, yang ini saya nak explain ni bahagian B. All the vertices are connected. Semua vertex mesti connect. Tak ada isolated vertex. Kalau ada isolated vertex, maksudnya dia bukan tree. Okay,
So all the vertices are connected dan ni penting. Each pair of vertices is connected by only one edge. Yang saya explain tadi. Nampak mudah kan? Sekejap lagi bila tengok graf, mula pelik. Okay. So ini dia punya three conditions. So mesti simple graph. And then all the vertices connected and connect by only one edge. And then number of edges equals to n minus 1. Okay. So kita beri pada contoh. Sebenarnya banyak-banyak pun kalau tak ada contoh tak faham. Okay. Ni dia sangat bagus. Sebab contoh yang bagus lah. Sebab dia bagi vertex yang sama. Tapi perbezaannya kat sini dia tambah HBE ataupun HEB. So vertex dia sama A, B, C, D, E. But then kita ada satu lagi jalan kat sini. Okay, tengok diagram 1. Diagram 1 is tree. It's a tree. Dia adalah pokok. Kenapa? Sebab all the vertices connected. So A, B, C, D, E. There is no isolated vertex. So connected. Dia juga adalah simple graph. Sebab tak ada loops, tak ada multiple edges. So ini adalah simple graph. Lepas tu, dia satisfy juga ada third condition. Number of edges must be less 1 daripada number of vertices. So vertex kita ada A, B, C, D, E. Kita ada 5 vertices. Edge kita ada A, B, B, C, C, D, D, E ada 4. So 5 vertices, 4 edges. So satisfy lah. Bilangan tepi mesti kurang 1 daripada ni. Okay, let's check this one. Every pair of vertices is connected by an edge only. Maksudnya, awak nak pergi A dari B. Ada satu jalan je. Ini. Okay. Awak nak pergi A dari C. Awak nak pergi A dari C. Ada satu jalan je. Jalan dia mana? Awak kena pergi B dulu and then pergi A. Satu jalan ni je. Tak ada jalan lain lagi awak nak pergi. Lain, awak nak pergi A dari E. Dari E. So, awak ada satu jalan juga. E pergi D, pergi C, pergi D, pergi A. Satu jalan ni je yang awak boleh pergi. So, dia satisfy all the three conditions, maka diagram 1 is a tree. Dia adalah pokok. Macam simple kan? Okay, kita check yang ni. Kenapa diagram 2 is not a tree? Kenapa dia bukan pokok? Okay, so tengok kat sini. Kita ada vertex A, B, C, D, E. 5 vertices. But then we have 5 edges. 1, 2, 3, 4, 5. Semua ada 5 edges. So 5 vertices, 5 edges. Yang ini dia tak satisfy dah. Condition nombor 3. Sepatutnya edges kena kurang 1. So dah tak satisfy. Maka tahulah dia bukan tree. Okay, kita check. Dia adalah simple graph ke tidak? Dia simple graph because there's no loop, there's no multiple edges. Simple graph. Dia satisfy condition nombor 1. Nombor 3 tak satisfy. Nombor 2. So awak tengok dekat sini. Awak faham ke ni? Vertex B and vertex E can be connected in 2 ways. Tengok kat sini, contoh kita nak pergi vertex B. Kita nak pergi vertex dari vertex E. Ataupun bahasa besar tak ada masalah. So, saya nak pergi B dari E. Okay, saya nak pergi B dari E. Jalan yang pertama adalah direct. Dari E terus pergi B. Sampai terus. So, one way. Jalan yang kedua, dari E, saya ikut, saya nak pergi jalan-jalan kan. Nak sampai lambat sikit. So, saya ikut jalan jauh. So, saya pergi ke D. And then, dari D, saya pergi ke C. Dari C, saya pergi ke B. Baru sampai B. So, nampak tak? Kita nak pergi satu destinasi. Kita nak pergi D dari vertex. So, ada 2 jalan. Satu, direct. E terus ke B yang warna kuning ni. Satu lagi E pergi dulu singgah C baru sampai B. So there are 2 ways to connect vertex B and vertex E. Maka dia tak satisfy condition number 2.
Number 2, every pair of vertices, setiap pasang vertex mesti connect by an edge only. So ini vertex, pasangan vertex B dan E can be connected in two ways. Maka dia bukanlah pokok. It's not a tree. Boleh fahamkah? Ada soalan. Dia kira one way lah teacher. Ya, one way on. Satu je. One way tu bukan masuk jalan sahaja tau. Maksudnya ada satu cara je awak nak pergi vertex tu daripada vertex lain. Contoh awak nak pergi contoh Pakcik Saleh lagi. Nampak saya lah. Contoh Pakcik Yunus dia nak pergi ke kedai. Dari rumah dia nak pergi ke kedai. Jalan yang pertama dia boleh pergi direct terus ke kedai. Rumah saya macam gini tau. Kita pasal rumah saya pula. Ni rumah saya. Lepas tu jalan sikit. Kona sini. Lepas tu kona sini kita akan jumpa kedai. Rumah saya ni rumah awam tau. Maksudnya perumahan. Ada satu lagi jalan. Daripada rumah saya ni. Kona belah sana. Tapi ni jalan jauh. So nampak masjid. Masuk lorong sini. Baru sampai kedai. So nampak tak? Daripada rumah saya. Nak pergi ke kedai. Satu jalan dia ikut sini. Ni jalan pendek. Kona kiri. Masuk jalan ni. Terus sampai ke kedai. Satu lagi jalan jauh. Yang ni kalau dia nak ambil angin, naik basikal, jalan jauh. Pergi sana tapi sampai juga ke kedai. Rumah saya dan kedai ni adalah a pair of vertices. Sepasang bucu yang kita ambil contoh. Tapi ada dua jalan nak sampai ke kedai dari rumah saya tu. Dua jalan yang berbeza. So nampak tak? Ada dua jalan. So ini bukan tree. Okay. Ini bukan tree. Boleh fahamkah? Dia mesti ada satu jalan je. Ada soalan ke pasal tree? Semua orang boleh faham? Ada soalan lagi nak tanya? Boleh tanya kepada contoh? Alhamdulillah. Contoh macam ni. Sebelum kita nak tanya jawapan. So tengok example number 10. Kita ni whether each of the following is a justify. Justify awak kena bagi reason. So reason dia macam mana? Reason macam tadi lah. Ada 3 condition. Awak tengok condition yang mana yang dia tak satisfy. Okay. So let's check A. A ni kita tengok dulu. Dia simple graph ke tidak? So tengok kat sini dia adalah simple graph. Sebab dia tak ada loop. Dia tak ada multiple edge. Okay. Tengok nombor 2. Nombor 2. All the pair of vertices must be connected in one edge only. So, kalau nampak macam ni, ada gambar kotak ni, awak tahu dah dia tak satisfy nombor 2. Kenapa? Kita ambil lah contoh sepasang vertex. Kena sepasang sebab kita kena ada permulaan dan pengakhiran. Initial vertex dan terminal vertex. Yang kita belajar hari tu initial dan terminal. Kita mesti ada start dan kita mesti ada habis. So kita ambil sepasang vertex. So let's say saya ambil PQ je. Okay, now saya nak pergi ke Q dari P. So saya ada dua jalan. Daripada P ke Q direct terus ataupun saya pergi P ke U ke T ke Q. Okay. So saya ada P ke Q, satu jalan, satu lagi jalan yang ini. So ada dua jalan. Sebenarnya ada banyak lagi jalan. P pergi ke U, pergi ke T, pergi ke S, pergi ke R, pergi ke Q. Lagi jauh. Ada 3 jalan. Maka it's not a tree. Because there is a more than one ways connect P and Q. Ambil contoh satu. Okay. Contoh. So it's not a tree. It's not a tree because each pair of vertices can be connected in various ways.
Contoh nak bagi spesifik macam tadi pun boleh. Because vertex P and Q can be connected by more than one way. Boleh jawab macam tu. Nanti ada reason. Okay. Satu lagi reason boleh guna condition nombor 3. Nombor 3 kita ada total 6 vertices, but then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edges. Sepatutnya vertex mesti lebih satu, bukannya edges yang lebih satu daripada vertex. Vertex yang mesti lebih satu daripada edges. So yang ni tak satisfy condition nombor 3. Okay, so B ni 3. Kita tengok dia simple graph. Dan nak pergi satu-satu tempat tu hanya ada satu cara je. Contoh, nak pergi Q dari S. So hanya ada jalan ni je, ada jalan lain. Contoh nak pergi P dari T, awak hanya ada satu jalan je, TU, UP. So satisfy nombor 2. Nombor 3 pun satisfy juga because we have 6 vertices and then we have 5 edges. So ini adalah 3. Okay, so boleh cakap lah. Boleh cakap dia adalah simple graph. Kenapa dia 3? Dia adalah simple graph. And then dia ada 6 vertices, 5 edges. Condition nombor 2, each pair of vertices connected by one edge. Awak boleh hafal lah reason yang ni. Kalau ada 3 je, awak boleh guna reason yang ni. Okay. Each pair of vertices is connected by one edge. Okay. Yang sini saya tak nak tengok. Yang D ni. D ni nampak macam 3. Tapi dia bukan 3. Agak-agak lah. Kenapa dia bukan 3? Siapa ada jawapan? Kenapa D ni bukan 3? Siapa nak cuba? Kenapa D ni bukan 3? It's not a 3. Dia nak cuba kenapa dia bukan 3. Arti tak bersambung. Yes, good Azhar. Azalina, arti tak bersambung. Perasan tak R dengan T ni, dia ada H tapi dia dengan dia je. Dia tak bersambung dengan vertex lain. So, kita punya condition nombor 2 tadi, all the vertices must be connected. Semua vertex must be connected. And all the vertices connected by one edge. So the end dia bukan all. So dia mesti satisfy both. Okay. So satu yang tu satu reason. Satu lagi reason kenapa dia bukan 3. So satu lagi reason kenapa dia bukan 3. Boleh nampak tak? Ingat tak 3 condition kita tadi? Azalina dah bagi condition yang nombor 2. Satu lagi, kenapa dia bukan 3? Sebab ada 6 vertices, 4 edges. Good. Azim Bahira. So, dia cakap ada 6 vertices, 4 edges. Betul. So, kita ada P, Q, R, S, T, U, 6 vertices, but then we have only 4 edges. P, U, P, Q, Q, S dengan R. Sepatutnya dia kena ada 6 vertices, 5 edges. Dia mesti kurang 1 je, dia tak kurang 2. Okay. So, not a 3. So, bagilah reason dia 6 vertices, 4 edges, and vertex R and T are not connected to other vertices. Ada soalan? Boleh. So, seperti biasa dalam setiap graph yang awak belajar, simple, multiple, directed, undirected, weighted, unweighted, subgraph, semua ada soalan draw. Awak kena lukis. Dia bagi information and then awak kena lukis.
So sama juga macam tree. Dia bagi information, awak kena lukis. So soalan dia draw tree. Dia bagi condition 6 vertices, 8 vertices, 4 edges, 9 edges. So macam saya kata tadi, lukisan awak boleh jadi macam mana pun, tak ada masalah. So lukisan awak tak semestinya sama dengan orang lain. Okay, so tak semestinya sama. Okay, so sangat-sangat mudah. Ni contoh pattern yang pertama buat tapak Sulaiman. So kita ada 6 vertices. Lukis dulu untuk any types of graph. Simple ke, ada loops ke, tak ada loops ke, ataupun weighted, directed, unweighted, semua tu, semua subgraph apa semua kena lukis dulu vertices. Start dengan vertices and then baru awak lukis edges. Okay, so ini umum. So bila umum, you don't need to label your vertices. Janji ada 6 vertices. Ini satu contoh pattern. So awak ada berapa banyak vertices, tak boleh lukis ikut pattern ni. Okay, pattern tapak Sulaiman ni. Kisah berapa banyak vertices pun. Okay, so satu titik di tengah. Sebab kita ada 6 vertices, maka dekat keliling ada 5 titik. Okay, so one vertex in the middle. The rest of the vertices you put around the center. Okay, so bila ada 6 vertices, edge awak mesti kurang 1. So we have 5 edges. So awak connect je lah. Center pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. So dapatlah 3. Okay, ni pula contoh dia. Dia buat dalam bentuk macam chart. Awak biasa buat carta organisation kan. Ataupun di zaman sekolah rendah, biasa cikgu suruh buat folder sejarah. Folder sejarah tu mesti ada salah silah keluarga. Dulu lah waktu zaman saya sekolah rendah. So salah silah keluarga. Awak ada moyang, awak ada mak, abah, lepas tu ada atuk, nenek. Moyang, lepas tu atuk, nenek, lepas tu ada mak, abah, makcik. Lepas tu ada anak-anak, cucu. Tu contoh lagi satu, pattern satu lagi. So contoh macam ni. So boleh susun. Okay, so kita ada 8 vertices. Kita letak yang pertama 1. Lepas tu break into 2. And then kita nak 8 je. So ini dah 3. So you need to you have another 5. So boleh letak sini 2, sini 3. Ataupun awak letak sini 2. Sini 2. Satu lagi awak tambah satu lagi kat bawah. So boleh tak ada masalah. So satu pattern tapak Sulaiman, satu pattern salah silah keluarga. Tapi pattern yang paling saya suka adalah macam ni. Sebab dia lagi senang. Awak susun awak punya vertex. So kena careful ya. Yang tadi dia bagi vertices. So edges awak kurang 1. Tapi yang ini dia bagi edges. So vertex awak tambah 1. Ni pun sama. Vertex awak tambah 1. So saya paling suka cara ni Sebab yang ni sangat senang. Awak lukis vertices and then connect by zigzag. Connect by zigzag. Okay. Ada satu lagi pattern yang sangat lagi senang. Yang lagi saya tunjuk. Okay, sampai sini ada soalan. Boleh fahamkah? Semua orang okey? So dia nampak susah tapi tak sebenarnya. Yang untuk tree yang bahagian susah adalah determine whether a tree or not. Untuk lukis senang. Definition dia pun senang. Yang susah determine whether tree or not. Sebab bila soalan je hak mulalah pening. Nah. So, jadi contoh. So, draw tree. Ni nak buatlah whether a tree or not. Nampak kat sini pun tahu dah ini bukan tree, ni bukan tree, this one tree. This one not tree. Mana ada satu dia. Saya buat kat sini. Saya dah buat siap dah. Draw a tree based on the given information. So A saya dah buat dah. Ni lagi senang ni. So awak dah susun 7 vertices. Just connect je. Macam jalan kereta api tu connect je. Tapi sampai sini jangan sambung pula sini. Kalau awak sambung dah jadi bukan tree. So awak connect from the first vertex until the last vertex only. Jangan sambung balik sampai ke first vertex.
So ini cara paling mudah. Nampak? Sini pun saya buat benda yang sama. Cuma we have 6 vertices. Kenapa? Sebab soalan dia bagi 5 edges. Okay. So contoh B ni kita ada 9 vertices. So saya dah susun dah 9 vertices saya macam gini. So yang ni saya nak buat pattern macam mana? Pattern zigzag. Pattern zigzag. So ini sambung sini. Ni sambung sini. Lepas tu dari sini sambung sini. Okay. Buat zigzag dari sini sambung sini. Okay. Sampailah habis awak sambung. So bila awak buat pattern zigzag tu confirm dia adalah clean. Saya buat awal-awal tu. Letaklah lagi lambat. Guna komputer, kalau guna pensel lukis terus tak ada masalah. Sampailah habis. Dah siap. Okay, ni satu pattern lagi. So yang ni, satu lagi pattern. Apa tadi? Tapak Sulaiman. So dari center awak connect semua ni. Okay, sampailah habis. Yang ni awak boleh buat sampai ikut kan. Tunjuk contoh sikit. Lepas tu connect lagi. Sampailah habis awak connect. Okay, so dia sangat mudah. Sampai habis Cuma pastikan number of vertices and edges awak betul. Okay, so ada a few ways. Gambar tapak Sulaiman. Awak nak buat cara salah silap keluarga. Awak nak buat cara macam ni, jalan kereta api, ataupun nak buat zigzag. So semua tu boleh, tak ada masalah. Okay, ni pun sama juga lah. So draw trees. So bila dah bagi diagram, ni sebenarnya konsep sama macam tadi. So dah bagi diagram, awak boleh susun vertex dia macam mana pun. Cuma kat sini saya susun yang mudah. Bila dah bagi diagram, so awak kena guna edges yang ada dalam ni je. Tak boleh lah nak buat yang ikut suka kita. Kena guna edges yang ada dalam ni sahaja. Lagi-lagi kalau ada labeling PQRS ke. So kena ikut edges dia dengan vertex dia. Okay. So dekat sini, sebab dekat sini saya boleh nampak ada bentuk zigzag. Bentuk zigzag. Maksudnya sini kena dengan ni. Kena dengan ni. Kena dengan ni. Maka saya bolehlah buat saya punya tree bentuk macam gini. Sebab apa? Sebab ada dalam graf awak. Boleh faham ke? Ada dalam graf awak. Satu lagi saya nampak ada bentuk zigzag juga. Malas kan? Ada bentuk zigzag juga. Tapi zigzag macam ni. So saya boleh lah lukis macam gitu. Okay. So another tree. Tak suka ni ada juga yang lain. Saya nampak yang ni. Dari sini, pergi sini, pergi sini. Itu pun tree juga. Yang warna biru tu. Janji all the vertices connected. Boleh fahamkah? Dia sangat mudah sebenarnya. Nampak dia susah. So kalau yang ini pula, so awak susun vertices dia sebiji macam ni. Kenapa saya kata susun macam ni? Supaya mudah awak nak lukis. It's not necessary tapi mudah nak lukis. Just supaya tak salah. Awak tak boleh tambah suka-suka edges. Awak kena guna edges yang dia bagi. Macam tadi kita boleh suka-suka tak mana. Tapi yang ni kita guna yang dia bagi. So kalau yang ni saya nampak ada satu cara macam ni. Pergi sini. Pergi sini. Pergi sini. Pergi sini. Dapat satu tree. Okay. So ni satu contoh lagi. Contoh lain. Saya nak pergi sini. Pergi sini. Pergi sini. Pergi sini. Pergi sini. Another tree. Okay.
Yang penting semua vertex mesti connected. So kalau subgraph tadi, kita boleh lukis a few vertices, tapi untuk tree kita kena lukis semua vertex. Okay, kalau subgraph kita boleh choose nak lukis 1, 2, 3 vertex, tapi untuk trees awak kena lukis semua vertex sebab all the vertices must be connected. So perkara pertama, lukis dulu vertex, semua vertex yang ada. Okay, so dah lukis, barulah buat dia punya edge. Buat apa-apa lah. Okay, ada soalan kah? Bolehkah? Boleh nak? Okay kan, dia mudah di sebenarnya. Boleh, alhamdulillah. Faham. So, sebenarnya kita dah habis. Yang lain sebenarnya hanyalah application. So, dah habis dah sebenarnya. Kita ada 5 sub topik. So, kita dah sampai C. D dan E ni hanyalah application. So, represent information in the form of network. So, this one more. This one, solve problems involving network. So, dia akan involve everything. So, yang ini boleh go through example dalam teks ataupun PDF file yang saya bagi. Saya terus tunjuk contoh lah So, example dalam PDF yang saya bagi ni ataupun dalam buku teks awak boleh go through subtopik D dengan E. So, dia hanyalah apply awak punya simple simple graph with loops and multiple edges, your directed graph, undirected graph, weighted graph, unweighted graph, your subgraph and your trees. Dia apply kat situ semua. So, kita pergi terus contoh. So, yang ni awak boleh go through. Contoh pun ada dalam awak punya PDF file ataupun buku teks. Saya ambil self-practice je. Okay, so contoh yang ini. The diagram on the right shows an undirected weighted graph. Dia tak ada arah tapi dia ada pemberat. Dia ada value. So contoh yang ini. Okay, now the question asks you to draw a tree. Nampak tak? Dia combine dari awal awak belajar hari Isnin hari tu sampailah sekarang. Dia combine everything. Okay, so dia nak draw a tree. Bila a tree, dia mestilah connect all the vertices by one edge only. So, perkara pertama, bila tree je, lukis semua vertex dulu. So, awak ada P, Q, R, S, T, U. So, saya dah lukis siap berserta position yang sama macam gambar rajah supaya senang. Okay, now, dia nak minimum total weight. Maksudnya, bila awak total up weight yang ada kat sini, dia akan dapat minimum. So, key point dia sangat senang. Awak pergi dari satu tempat ke satu tempat. So, macam saya nak start dengan vertex P. Contoh saya start dengan vertex P. Okay, kenapa guna color P? So, contoh saya start dengan vertex P. So, P nak pergi ke Q. Okay, P nak pergi ke Q, nak pergi ke U, nak pergi ke T. So, P boleh pergi ke Q, boleh pergi ke U, boleh pergi ke T. Okay, so sekarang nak connect dengan siapa? Cerita dia, nak connect dengan siapa? Okay, so tengok 20 P ke Q 24, P ke U 20, P ke T 34. So, mana paling minimum? So, kalau tengok kat sini, paling minimum adalah 20. Maka kita akan ambil H yang connect U ke P. Kita akan ambil yang ni. So, kita ada P ke U. Okay, weight dia adalah 20. Boleh faham ke? Sebab dia nak minimum minimum total weight. So, P dia ada 3 edges connected to P. So, pilih yang paling minimum. So, kita ada satu dah. Okay, now dari U pula, U ni kita ada 2 edges connected to U. So, kita ada U ke R 36, U ke S 32. So, now kita nak connect dengan siapa?
Okay. So kalau kita tengok sini 36 dengan 32 ini adalah minimum. So kita boleh connect U dengan S. So U kita boleh connect dengan S. So dia punya weight adalah 32. Okay nah. So next daripada S pula. S kita ada H yang connect dengan R dengan T. So dengan R ni weight dia 18, 18. Dengan T ni weight dia 30. So kita pilih yang minimum. So kita akan connect dengan R. Okay. So S akan connect dengan R. So ini adalah 18. So now kalau tengok kat sini kita masih belum connect vertex Q dengan T lagi. So kita kena connectkan Q dengan T. So macam mana kita nak connectkan Q dengan T? So tengok dekat sini vertex Q dengan vertex T. Okay, jangan tengok yang lain sebab kita nak connectkan Q dengan T. So let's say kita tengok T dulu. So T dekat sini kita ada 3 cara. Satu, guna H pergi ke P. Satu lagi guna H pergi ke R. Another one P pergi ke S. Okay. So nak pilih yang mana? Ingat kita nak minimum total weight. So pilih yang paling minimum. So paling minimum kat sini dah kan. Awak kena S dengan T. So S kena S dengan T. So ini adalah 30. Okay. Last one kita nak connectkan dengan Q. Q pula ada 2 jalan. Satu 24 nak pergi ke P. Satu lagi weight dia 38 nak pergi ke R. So pilih yang paling minimum Q ke P. So connectkan Q ke P. So weight dia adalah 24. Buruknya. Okay. So nampak dekat sini kita dah connect all the vertices dan ini adalah tree. Sebab apa? Dia simple graph. Tak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertices and 5 edges. And then all the vertices connected by one edge only. Okay. Dan kita dah pastikan dia adalah minimum. Sebab kita buat satu-satu tadi. Kalau awak tak nak start dengan P, awak nak start dengan lain. Boleh? Tak ada masalah. Awak nak start dengan R. Tak ada masalah. So nak start dengan R. Boleh. Lepas awak dah pilih satu initial vertex. Lepas tu awak nak connect dengan another vertex. Sentiasa pilih minimum weight. Sebab soalan nak minimum weight. Okey kah? Ada soalan? Boleh fahamkah? Awak boleh buat ini, maka awak boleh jawab soalan B. Soalan B adalah Kamarul Arifin, raise hand. Ada soalan? Soalan B adalah minimum total weight. So, just tak total up lah everything. So, awak ada 24 plus Cikgu. Ya, saya. Dia boleh start dari mana-mana lah. Boleh. Awak nak start daripada mana-mana tak ada masalah. Dia akan dapat jalan yang sama. Contoh saya nak start daripada R kan. So R ni ada 4 jalan. Kita ada pergi ke Q, pergi ke U, pergi ke T, pergi ke S. So tengok pergi ke Q 38, pergi ke U 36, pergi ke T 32, pergi ke S 18. So awak akan pilih pergi ke S. So jalan yang sama. Okay. Okay. Start pada mana-mana, lepas tu pilih minimum. Kalau awak start, awak tengok ada lagi vertex yang tak connect, and then awak akan start dekat vertex tu. Pergi kat vertex tu, pilih yang paling minimum. Connect another vertex. Okay? Sangat-sangat Okay, cikgu. Sama minimum total weight ni, awak just total up everything lah. 24 plus 20 plus 32 plus 18 plus 30. So buat jalan kira ya, maksudnya jangan terus jawapan, awak kena buat 24 plus 20. Kena buatlah plus 20 plus 20 plus 32. Nanti saya murnikan saya punya jawapan ni. And then saya backup awak So total up everything, dapatlah jawapan. Siapa dah tambah semua? Dapat berapa? 50, 100, 124. Tak silap saya. Okay. So dia sangat-sangat mudah. Ada soalan kah?
Boleh fahamkah? Ada soalan sebelum kita habis? Boleh, Alhamdulillah. So, ini satu contoh yang menggunakan graf biasa. So, yang ni part D. Part E, bila kata solving problem, dia akan involvekan dengan application yang ada di sekeliling kita. Application to the surrounding. Nah, ni pun sama juga. Benda yang sama yang awak dah pernah buat tadi. Soalan yang sama, awak dah complete the graph and then draw a tree, minimum total weight. Sama juga macam tadi. So, konsep yang sama. Okay. So, yang ini, awak boleh try buat yang ini. Nombor 2 ni. Okay. So, nombor 2 ni, kita ada put dengan name of people. Macam tadi, dia dah bagi dah incomplete graph. Tapi yang ni dia tak bagi pun. Awak kena decide sendiri. Dia suruh awak lukis sendiri, draw a graph with multiple edges. So, yang mana satu vertex, yang mana satu edges. Nak pilih yang macam mana. So, key point dia sangat senang tau. Key point dia sangat senang, so awak jangan cuak sangat. So, key point dia, awak tengok dekat sini, we have put, setiap ni adalah satu. Tapi, name of people ni, kita ada, setiap ni ada 5. Bila ada lebih daripada 2. Bila ada lebih daripada 2, contoh macam sini ada 5 orang, maksudnya lebih daripada 2, maka automatik benda ni adalah edges. So, ini adalah edge. So, foot awak adalah vertex. So, ini adalah vertex. So, saya bagi key point nanti awak cuba. Ini adalah vertex. Okay, so kita kena decide yang betul ni. Kalau awak buat terbalik ni tak logik lah. Cuba fikir logik dia sebenarnya. Sini ada 1, sini ada 5. Okay, so sini ada 5. Logik ke kalau ada 5 vertices, 5 vertices tapi ada 1 je edge? Macam mana nak connect all the 5 vertices tapi ada 1 je edge? So tak logik. Okay. Tapi kalau awak ada 1 vertex, awak ada 5 edge, sangat logik. So, daripada vertex 1 tu, awak boleh keluarkan 5 edge. So, ikut logik. Bila awak dapat situation, awak fikir logik. Okay? Fikir logik. So, key point dia sangat senang. Kalau di satu kolom ada lebih daripada 2. Lebih daripada 2 ya. 3, 4 dan ke atas, automatik dia adalah edge. Kenapa saya cakap lebih daripada 2? Sebab kalau dia 2, dia boleh jadi vertex. Sebab ingat, satu edge akan connect of 2 vertices. So, key point dia, kalau sini lebih daripada 2, automatik dia akan jadi edge. Kalau 2, kalau sini Mervin dengan Rush saja, so 2 saja, maksudnya dia boleh jadi edge, dia boleh jadi vertex. Okay, boleh faham So, boleh proceed berdaalan ni. Sebab kita tak banyak masa. Okay, awak boleh try. So, boleh try jawab yang ni. Yang ni, kalau dalam kelas, biasa saya suruhlah belajar buat. Yang ni pun contoh application. So, yang ni pun awak boleh cuba buat. Biasa bila saya belajar, memang banyaklah application saya kena belajar. Ada algoritma untuk menentukan saya punya flight. Flight yang mana saya perlu ambil untuk pastikan dia paling murah dan paling praktikal lah. Maksudnya dengan masa dia kena dengan saya dan kalau boleh sampai secepat mungkin. Yang tu saya buat dulu. Saya belajar dulu waktu honors tau. Final year saya. So belajar waktu form 4. So boleh cuba yang ini. Yang ini juga. Okay. So Alhamdulillah kita habis. Kita dah habis. So boleh go through examples in PDF version yang saya bagi dan ataupun guna buku teks. Belakang buku teks ada jawapan tapi dia tak bagi jawapan untuk semua. Terutama macam graf-graf. Draw subgraph, draw tree, tak ada jawapan pun dekat belakang. So sebab dia ada variety of answers. Okay.
So boleh refer your textbook. Kalau buat extra practice ni, application tadi, yang ini sekali. So kalau boleh buat, maksudnya boleh jawab. Okay. Tak ada homework sebab yang ini untuk certain kelas sahaja. Untuk certain kelas sahaja. So kalau awak nak buat awak punya homework sendiri, awak boleh try buat comprehensive practice. Ada juga dalam PDF version tu. Dalam test juga. So comprehensive practice. Dia ada daripada awal sampai habis. Termasuk application. Kalau nak buat lagi, awak ingat tadi awal saya pernah bagi latihan network yang banyak soalan tu sampai 23 page tu. Budak kelas saya 406 dia buat. Dia pun kena buat semua soalan. Tapi saya tak tanya lagi. So boleh cuba juga buat yang itu. Okay. So saya rumuskan dekat sini apa yang kita dah belajar untuk 2 hari ini. So kita dah belajar simple graph, graph with multiple and loops, multiple edges and loops, directed dengan undirected graph, weighted dengan unweighted graph. So dah ada 6. So kita ada subgraph, kita ada 3. Okay, kita ada 8 semua. So ke-8 ni dia akan apply kepada solving problems. Okay. So tengok soalan, ingat key point dia bila nak draw graph, draw the vertices first. And then baru draw the edges. Kalau ada labeling, jangan lupa label. Okay. Ada soalan nak tanya sebelum kita habis? Ada soalan? Tak ada. Tak ada lah Okay, ingat mindset sangat senang kalau kita senang. Akan jadi susah kalau mindset awak susah. Ada, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih untuk masa awak yang berharga. So boleh sampaikanlah kepada yang lain Okay, kalau ada apa-apa salah, insyaAllah ini last class mungkin. Kan kalau ada cikgu Awi nak buat kelas lain. So kalau ada problem ke apa, boleh text mana-mana cikgu. Kelas awak tu tak ada masalah. So boleh PM tepi. Nanti saya akan upload video ni dengan saya punya latihan tadi. Okey, terima kasih bagi pihak satu unit lah. Unit cikgu matematik. Dan Murabi Sukses insyaAllah. So kami minta ampun, minta maaf kalau ada salah silap. Dan terima kasih untuk masa yang diberikan dari awal sampai habis. So selamat berpuasa dan selamat Hari Raya walaupun lama lagi. Okay. So jangan lupa hari Jumaat ni ada test. Nanti Cikgu Awi akan bagi tahu details. So ada test maths Saya tak tahu topik apa Cikgu Awi akan beritahu. Okay. So next week mungkin latihan sahaja. Okay. Okay, kita sudahi dengan tasbih kibara dan surah Al-As. Assalamualaikum. Sama-sama.